Filem apa yang korang perlu tengok sebagai penyediaan untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Sebab korang kena tahu, Ant-Man and the Wasp: Quantumania adalah filem yang ke-31 Marvel Cinematic Universe. Apa yang korang perlu sediakan sebelum korang pergi tengok filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Yang pertama adalah the original, iaitu Ant-Man pada tahun 2016. Basically, jalan cerita dia adalah macam mana Scott Lang, Hank Pym dan anaknya Hope Van Dyne untuk mencuri satu device yang berada di dalam Avengers HQ, dan kemudian mereka berlawan dengan satu musuh jahat yang bernama Darren Cross ataupun Yellow Jacket. Okey, kenapa filem origin ni penting? Sebabnya adalah filem ini adalah pengenalan kepada Ant-Man tu sendiri, siapa Scott Lang, siapa Hank Pym, siapa Hope Van Dyne, dan sebab kedua adalah watak villain itu sendiri, iaitu Darren Cross. Dia akan muncul kembali di dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania sebagai villain yang baru, iaitu MODOK. Yang kedua adalah filem Captain America Civil War. Cerita ni korang nak tengok pun boleh, korang tak nak tengok pun boleh, sebab dia tak ada kena-mengena sangat. Sebabnya adalah Scott Lang muncul sekejap saja sebagai cameo untuk berlawan dengan Avengers yang lain. Kenapa saya mention di dalam video ini adalah kerana peristiwa yang berlaku di airport itu akan disebutkan di dalam filem Ant-Man yang seterusnya. Itu adalah yang ketiga, iaitu filem Ant-Man and the Wasp pada tahun 2018. Cerita dia berkisahkan tentang macam mana Scott Lang, Hope Van Dyne dan ayahnya Hank Pym untuk mengambil ibu ataupun isteri mereka yang telah berada di dalam Quantum Realm selama 30 tahun. Korang akan tahu apakah itu Quantum itu sendiri, apa yang mereka lakukan untuk menyelamatkan mak dia, apa yang mak dia alami di dalam Quantum Realm itu sendiri, adakah dia dapat kuasa, dan juga ending dia juga penting kerana adalah satu scene yang berlaku serentak dengan Avengers Infinity War, iaitu di mana Ant-Man masuk ke dalam Quantum Realm untuk mengambil energi di dalam tu, tetapi Hank Pym, Hope Van Dyne dan Janet Van Dyne dimusnahkan disebabkan oleh Thanos punya petik. So perkara ini dilanjutkan di dalam filem seterusnya, iaitu Avengers Endgame. Kalau korang nak tahu, dia dapat keluar disebabkan oleh seekor tikus. So bila dia dah keluar dan dia dapati yang sekelilingnya telah berubah, dia pergi ke Avengers HQ, dia bertemu dengan Avengers dan bercerita kepada mereka yang dia sebenarnya duduk di dalam Quantum Realm tu hanya 5 jam sahaja, tapi di sekeliling pada dunia yang nyata dia telah berlalu selama 5 tahun. So dalam filem Avengers Endgame inilah kita akan faham macam mana penggunaan masa itu berlaku. Sebabnya adalah kerana watak Kang untuk villain Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dia adalah Master of Time. Jadi dia akan menggunakan masa untuk memusnahkan dan mengalahkan Ant-Man dan yang lain-lain tu. Selepas Avengers Endgame, apa je yang kita perlu layan? Yang ni kira filler tau. Korang nak layan ke tak nak layan ke boleh. Contohnya adalah seperti WandaVision, sebab karakter Jimmy Woo tu saja dia ada dalam Ant-Man and the Wasp pada tahun 2018. Kalau korang nak layan yang tu untuk karakter tu saja boleh. Yang kedua adalah Shang-Chi. Gelang yang Shang-Chi pakai tu, dia memiliki struktur yang sebiji dengan apa yang Kang miliki. Dan yang terakhir, yang paling penting yang korang kena layan sebelum korang tengok Ant-Man and the Wasp: Quantumania pada minggu depan adalah, dia bukan filem tau, dia ada TV series iaitu Loki. Sebabnya dari situlah kita kenal siapa Kang sebenarnya. Tetapi Kang di dalam Loki tu bukan Kang yang sama seperti di dalam filem Ant-Man. Dia adalah Kang versi lain. Dari filem Loki ni lah korang boleh faham macam mana single timeline yang dibuat oleh Kang itu berhasil. Jadi konklusinya, apa yang korang perlu layan adalah filem Ant-Man pertama, Ant-Man kedua, Avengers Endgame dan juga Loki. Empat ini adalah filem dan TV series yang sangat penting sebelum korang tengok Ant-Man and the Wasp: Quantumania pada 16 Februari. Saya sarankan beli tiket awal disebabkan filem ini sangat-sangat hype, dan filem ini juga telah mendapat kritikan yang sangat hebat. Kebanyakannya 4/5 dan 5/5 bintang. Kalau korang nak tengok, korang pergi tengok dekat wayang yang terdekat dengan korang pada 16 Februari ini. Tengok secara halal, jangan tengok dekat tempat yang haram, dan menjadi penonton yang setia. Terima kasih.